Bila kita tengok orang lain, nampaklah di situ bukan suatu kemestian berkomo tu, cuma lebih baik. Itu pun kalau berlemuk. Mana ada jenis-jenis makanan yang jenis lekat celah gigi kau gapo, tu boleh lah berkomo. Sebab takut kita dalam semaya tu telan ataupun berasa kau gapo kau, itu tak boleh lah. Sebenarnya tidak perlu berkomo. Apatah lagi nak kata ambil air semaya, lagilah tidak perlu. Susu ni sama ada diminum mentah ataupun dengan dimasak. Kalau dimasak, mana ada dua sebab. Satunya kena api tu, yang keduanya dia ada lemak tu. Kalau kata tidak dimasak, lemak dia pun ada, tetap ada. Macam sawit tadi tak ada. Dia nak royaknya kalau tidak dimasak tapi ada lemak. Ada perkara-perkara yang menyebabkan kalau kita tidak berkomo, dia masih lekat lagi. Dan mungkin termasuk dalam perut kita bila kita sembahyang. Hak lagu ni tidak semestinya susu, benda-benda lain lagi. Hak lagu ni keadaannya tidak dimasak pun, tetapi dia lekat di celah gigi kita. Kalau makan hak lagu ni, moleknya berkomo seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini. Dia berkomo. Dan dia kata sebabnya dia ada lemak. Lemak saja tak. Kalau ada sebab lah. Sebab lain pun kalau ada yang lekat celah-celah gigi tu, yang lekat di lidah ataupun di langit-langit, kalau misalnya dia kata tidak semesti susu, kita makan benda lain. Sebenarnya binatang-binatang yang disembelih tu, kalau lalu lah boleh makan betul pun. Lembu tu sembelih, kita kerak daging dia, makan lalu boleh, halal dah, kena kira. Supaya dengan susu juga tak masak pun boleh, tapi setengah-setengah orang kan dia tak lalu. Setengah-setengah orang tu tak ada kau satu, dia pergi duduk bawah lembu tu, isap gitu pun ada orang hak boleh buat lagu tu. Ada orang hak isap lagu tu. Tapi jangan diisap hak bini, tak boleh, hak bini tak boleh. Jangan isap. Itu satu kesalahan. Ni kalau lembu, kambing ke apa, mentah pun tak apa. Dan susu ini dalam hadis-hadis banyak benar sebut kelebihan dia. Memanglah kalau kita baca dari segi perubatan pun, susu goni khasiat dia, goni khusus goni, tak sama susu tu pun. Susu orang, kalau budak-budak sakit mata kan titik, mujarab susu orang, susu ibu. Tidak mesti ibu sendirilah, susu siapa-siapa pun kalau sakit mata, mujarab benar tu. Kalau susu untuk orang sakit busung, dalam hadis sakit perut putih jadi ngeni, terik tu, itu untuk busung. Kalau susu keldai, baik untuk orang lelah. Baik untuk orang lelah. Jadi susu ni tak serupa, macam-macam, tapi tetap ada kelebihan dia. Untuk orang lelah. Pak keldai tu boleh minum ke susu dia? Tu khilaf dah pula. Khilaf pula. Lepas tu dia kata tabahu Yunus wa Salih bin Kaisan an az-Zuhri. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Uqail. Uqail meriwayatkan daripada Ibnu Syihab. Ibnu Syihab, Zuhri ini Ibnu Syihab itulah. Cuma di situ dia sebut Ibnu Syihab. Zuhri ni siapa? Ibnu Syihab itulah. Dia nak ayatnya selain daripada Uqail, yang meriwayatkan daripada Ibnu Syihab az-Zuhri ni ada dua orang lagi perawi yang meriwayatkan hadis yang sama ni daripada dia, iaitu Yunus dan Salih bin Kaisan. Dua orang ni. Apa tujuan dia ayat ni? Apabila ramai yang meriwayatkan daripada satu orang tu, lebih kuat lagi lah kedudukan hadis tu. Bukan seorang. Kalau hak seorang dia boleh jadi dia tak ingat kau perkataan dia tu, ataupun dia terlalai kau, terleka kau, apa-apalah. Tapi kalau ramai, makna lebih kuat. Apa lagi, itu dari segi sanad lah. Apa lagi, Uqail itu diriwayatkan di sini disebutkan dengan an, mana dia meriwayatkan secara an-anah. Kira-kiranya riwayat secara an-anah ni agak kurang sikit. Tetapi bila ada beberapa orang yang meriwayatkan daripada Ibnu Syihab ni, dan tertuduh Uqail tu sendiri dan lain-lain ni, dia memang anak murid Ibnu Syihab. Bukan sekadar semasa, tetapi memang berguru dengan Ibnu Syihab tu. Walaupun dia sebut secara dengan an,
riwayat dia tu boleh diterima. Tapi kalau riwayat itu riwayat mudallis, riwayat dengan an, tak boleh. Imam Bukhari buat mari mutaba'ah ni nak apa ni menampung hak itulah. Mungkin orang keliru kata ni riwayat secara dengan an, riwayat secara an-anah mungkin lemah ke? Tidak timbul masalah lemah. Kalau perawi itu dia tidak susuk puca, kata mudallis ni susuk puca, maklum dah, tahu dah dia Uqail ni memang anak murid Ibnu Syihab. Kalau Imam Muslim syarat perawi ni nak ambil dia, bagi dia sudah boleh dah dengan perawi di atas dia semasa, tak apa dah. Tidak terbukti, tidak sabit, tidak ada mana-mana siapa-siapa royak ni dia dab jumpa, tak ada lagu tu pun tak apa, asalkan dia semasa. Dan boleh jadi boleh jumpa. Sebab kita learn ni lah, hak ni duduk Mesir, hak ni duduk Malaysia, asas semasa sezaman, dia boleh pergi dengan kapal terbang. Kalau dia kata saya dengar Yusuf Qardawi misalnya, saya dengar orang ni, boleh jadi dia dengar semua sebab dia sezaman, kecuali dia tidak sezaman. Dia dengar kaset pula dah. Dengar kaset tak kira tu lah. Dengar maksud dalam riwayat ni dengar depan gini. Hak ni jelas Uqail ni memang anak murid, bukan sekadar sezaman. Syarat Bukharinya dia tak boleh sezaman, semasa saja tak boleh. Dia mesti kena terbukti dia ni pernah jumpa. Kalau jadi anak murid tu lebih lah lagi. Uqail ni walaupun disebutkan di sini secara an-anah riwayat ini, tapi jelas semua maklum, semua tahu ni anak murid dia, maka tidak jadi apa-apa kurang lah. Tapi walau bagaimanapun Imam Bukhari tampung ini dengan mutaba'ah, iaitu Yunus dan Salih juga meriwayatkan daripada Zuhri, takut-takut orang kata ke mana-mana, dia tampung dengan itu. Itu cara Imam Bukhari, dia beringat. Sebab syarat dianya kena hadis itu muttasil, bersambung. Kalau riwayat anak-anak ni boleh jadi tidak muttasil, boleh jadi tidak bersambung. Tapi dia nak ayat ni tak, ni jelas bersambung walaupun riwayat gitu. Apa-apa yang anak murid dia tidak royak, tok guru saya royak, dah dia royak dengan cara an begini, orang atas dia tu royak gitu, dia royak gitu, tak boleh nak mana-mana, nak ubah pula. Itu cara kaedah hadis ni. Lepas pada tu bab yang ke-51 kita 51 53 sekat itulah dulu. Wallahu a'lam. Akhirul da'wan alhamdulillah. Demikian tadi penjelasan Maulana tentang pelakuan ini berkaitan dengan hukum dan juga makan satu sama ada perlu hukum musadika atau ibadat. Sekarang kita buka kepada soalan-soalan daripada musliman. Soalan-soalan. Kalau nak tunggu wabak dulu, saya nak bagi satu soalan yang bertulis. Dua soalan bertulis. Bertulis. Ni ada dah ni. Boleh. Ada dah. Apa ni? Ini soalan yang mula-mula orang kafir yang masuk Islam dengan harta yang diusahakannya dulu dengan cara haram lah. Bila dia masuk Islam, adakah harta itu halal kepada dia? Seperti berniaga babi ke misalnya, begitu. Itu dalil. Lepas tu minta dalil daripada Quran ataupun hadis. Dia masalah orang kafir ni, bila itu kelebihan dia, bila dia masuk Islam, al-Islam yajubbu ma qablahu ataupun yahdimu ma qablahu. Islam merobohkan segala-gala hak sebelumnya, hak dilakukannya. Mana kalau hak sebelum dia tu tak molek gapo, zina ke gapo ke, gugur belaka, Tuhan maaf belaka. Itu kelebihan orang masuk Islam. Begitu juga hasil hak halal, hak haram dia pun, sebab bagi dia tu halal haram tak ada cerita pada masa tu. Bila masuk Islam, tak ada apa. Tidak pernah ada Nabi SAW royak dulu ni
tak boleh, kena batal belakang.